Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya, salam pencerahan, salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Saudara Setan Kuning, moga sehat. Setan Kuning boleh bagi salam ya saudara. Saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Mustafa Ilyas, saudara Mahfud Yazini, saudara Anwar Jubin, saudara Abdul Hadi Syarif. Begitu juga dengan Marabiah Abdullah, Izzuddin, Syar Ibrahim, Muhammad Darwi. Waalaikumsalam. Saudara Mahanur Hadi Ahmad, saudara Syukur Jamil, saudara Syafri Zairi. Teruskanlah saudara memberi share, likes dan subscribe saudara. Bila saya tengok naik banyak share and like tu, adalah semangatnya saudara. Kadang-kadang duduk seorang ni tengok kawan hantar kiriman yang share and like, adalah semangat. Tidak tentu kerana bukan pudar saudara, dia lemah sedikit ya. Saudara Ahmad Zulkarnain, saudara Cik Pa Makno, apa khabar? Saudara Hazri Zakiah, saudara Harun Muhammad, saudara Muhammad Firdaus, saudara Azmi Omar, Assalamualaikum dari Mindef ya. You are coming loud and clear. Loud and clear itu jelas dan nyata saudara. Dan teman-teman Puan Siti Zubaidah, Muhammad Hanifah, Anggrek Rimba, semoga berseri dan juga wangi semerbak di taman, di halaman kasih ya. Anggrek Rimba, kabarnya rasanya Anggrek Rimba di Kelantan rasanya. Baik saudara, sebelum saya berjanji saya akan menyantuni usai pencerahan ini setiap mereka yang memberi pandangan dan pandangan terhadap bicara kita malam ini. Baik saudara, malam ini adalah malam Jumaat saudara, malam yang penuh rahmat dan juga malam 1000 rahmat sebenarnya. Elok untuk kita duduk di tikar sembahyang, kita berdoa, kita berzikir, kita berselawat saudara. Ingatlah bahawa malam ini, besok insya-Allah boleh dapat sembahyang Jumaat. Tapi saya masih lagi belum terkandas lagi sebab nama tak naik lagi dekat masjid kawasan saya. Saudara, hari ini hari Khamis 4 November, teman-teman daripada yang beragama Hindu merayakan hari Dipawalinya. Tetapi hari ini juga saudara perlu kita ingat ialah hari yang ke-595 bumi tercinta ini dijengah oleh virus corona. Dan hari ini kabar yang saya terima daripada Kementerian Kesihatan, jumlah jangkitan ada sedikit peningkatan. Semalam 5,291, tapi hari ini 5,713. Dan kematian semalam adalah 46 saudara. Untuk 3 hari berturut-turut ini nampak gayanya saudara, jumlah keseluruhan 3 hari berturut-turut sudah 20,701 orang warga kita yang disapa oleh virus corona. Sebab itu kita harus berhati-hati, sentiasa menjaga kebersihan diri. Kalau tiada keperluan tak payah keluar rumah sebenarnya. Cuaca pula sekarang ni tidak menentu, sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap hujan. Jadi dalam keadaan begini, mereka yang berusia warga emas harus perbanyakkan minum air masak dan banyakkan berehat. Cukupkan tidur saudara. Dan saya mendapat penjelasan daripada Kementerian Kesihatan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Lama, dah 5-6 bulan barulah Kementerian Kesihatan membuat kenyataan bahawa ubat anti-parasit Ivermectin tidak akan disyorkan oleh Kementerian Kesihatan untuk dimasukkan dalam garis panduan rawatan COVID-19. Satu kelas didapati tidak mengurangkan risiko penyakit COVID-19 pada tahap teruk. Jadi menurut Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah, dalam kenyataannya hasil kajian ITEC terhadap ubat antiparasit itu, pihak Kementerian Kesihatan mendapati tiada perbezaan ketara didapati dari segi kemasukan ke ICU, penggunaan alat bantuan pernafasan mekanikal, pemulihan simptom, parameter ujian darah dan resolusi imbasan X-ray dada. Selain itu katanya Kementerian Kesihatan menyarankan agar Ivermectin hanya digunakan dalam kajian klinikal dengan pemantauan. Dalam soal ini cuma kita nak bertanya lah pada Ketua Pengarah, kalau tak boleh pakai Ivermectin, nak pakai ubat apa? Tolonglah bagi tahu. Yang kita nak adalah ubat.
Ya, vaksin boleh katakan 95% telah pun mengambil dos-dos vaksinasi mereka. Tetapi ubatnya bagaimana? Yang paling penting kita nak tahu ubat. Kalau bila mereka yang dijangkiti oleh virus corona ini, perlulah ada ubatnya. Sesemua pun ada ubat, batuk pun ada ubat, pening kepala pun paling tidak pun ambil Panadol. Jadi tolonglah beri saranan apakah ubatnya. Usahakanlah agar warga kita tidak dirindung keresahan tentang jangkitan virus corona ini. Saudara, usai laporan yang saya terima tentang virus corona, kerana saya tak dapat daripada negeri-negeri, tak dapat. Yang saya dapat itulah seketika sedikit saja curipan daripada Kementerian Kesihatan berhubung dengan virus corona. Kita masuk 5 minit sekejap, e-commerce. Jadi bagi saudara yang punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 agar saya boleh mewawarkan produk saudara. Saudara, ini e-commerce. Berniagalah saudara. Dan kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa dia punya haruman setangi bakur. Kerana wangian bakur ini wangian yang disukai oleh para malaikat dan dibenci oleh syaitan. Juga jangan lupalah rendang tok hasil tangan ibunya serta dengan bahulu berdal. Anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara. Sila hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. 017-711-4300. Dan bila berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Ada teman-teman bertanya dengan saya macam mana nak dapat, macam mana urusan sebagainya. Saya katakan bahawa berurusanlah dengan mereka. Saya tidak mencampuri urusan perniagaan anak menantu saya. Jadi mereka lah, kita nak tengok macam mana mereka melayan pelanggan-pelanggannya. Begitu juga dengan mereka yang tinggal di sekitar Lembah Kelang. Kalau nak buah-buahan yang harganya murah seperti apple, kiwi, cherry, anggur dan sebagainya, harga murah dan grade-nya adalah grade AAA yang terbaik saudara. Dan buah-buahan tersebut boleh terus dihantar ke rumah saudara, tak perlu nak pergi ke pasar dan sebagainya. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan ini akan terus dihantar ke rumah anda. Kemudian jangan lupa saudara, teman kita, sahabat kita yang sedang sibuk berniaga di Kemaman, ya, saudara Zul, iaitu tokoh jamu Kemaman. Saudara boleh menghubungi beliau di talian 019-917-0449. Saudara Zul dari tokoh jamu Kemaman. Malam ini saya nak bagi pencerahan tentang Habatus Saudah, iaitu madu Habatus Saudah plus tujuk langit. Dan juga ini merupakan gabungan herba terpilih daripada Timur Tengah dan Asia. Saya melihat kat sini antaranya adalah kurma, cuka delima, garlic, itu bawang putih, kunyit, halia, lada hitam, kayu manis. Ini adalah madu Habatus Saudah. Ini untuk membantu menambah tenaga dan stamina. Ia bukan ubat sahaja, ini makanan harian, makanan sampingan. Turut membantu menguatkan sistem imunisasi dan antibodi, membantu meningkatkan tenaga dalaman untuk lelaki dan wanita, membantu melegakan sakit pinggang, lutut, sengal tulang, sendi, kebas-kebas, saraf dan melancarkan peredaran darah. Ia juga membantu masalah pernafasan seperti lelah, batuk dan semput yang berpanjangan. Ia turut membantu melancarkan sistem penghadaman, membersihkan usus dan membuang toksin. Ia sesuai untuk ibu selepas bersalin dan membantu mengeluarkan angin dalam badan. Ia membantu merawat diabetes, darah tinggi dan mengawal kolesterol. Saudara, ini adalah Habatus Saudah. Saya melihat di sini kerana menurut Ibnu Sina, iaitu Habatus Saudah adalah bijirin yang mampu merangsang tenaga dan sangat membantu masalah lelah yang kronik dan sistem pernafasan, saudara, ya. Ini kata ini Ibnu Sina, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian menurut riwayat Al-Bukhari, kekallah kamu dengan Habatus Saudah kerana padanya itu penawar bagi segala penyakit kecuali mati.
begitulah hebatnya ini Habatus Saudah ini, malahan ia diperakui oleh pakar-pakar kesihatan daripada Jerman saudara. Boleh berhubung dengan saudara Zul di tokoh jamu kemaman di talian 019 917 0449. Dan saya juga hari ini menerima pesanan untuk mewawarkan produk. Ini adalah penghasilan daripada Tahfiz Ar-Rahman di Kemasik, juga di Kemaman Terengganu. Produk ini adalah keluaran Tahfiz Ar-Rahman, iaitu air rebusan daun durian Belanda. Khasiatnya adalah untuk menurunkan kadar gula dalam badan, menstabilkan darah, mengawal darah tinggi dan kolesterol, serta dia mengurangkan risiko kanser ataupun antitumor. Kalau saudara ingin mendapatkan air rebusan daun durian Belanda ini yang dihasilkan oleh Tahfiz Ar-Rahman dari Kemasik Kemaman, sila hubungi Tuan Haji Pa di talian 010 368 5025. 010 368 5025. Ya, Kemaman ni hebat. Ada dia punya madu, ada jamu dan sebagainya. Ada pula air rebusan daripada daun durian Belanda. Silalah saudara berhubungi mereka, dan saya mendoakan agar anda yang berniaga mencapai matlamat perniagaan anda. Ingatlah bahawa perniagaan itu 9/10 pendapatan itu daripada perniagaan itu yang terbaik, kata baginda Rasulullah. Baik saudara, usai e-commerce, kita masuk seketika tentang tazkirah yang sedikit singkat. Bagaimana Rasulullah SAW seringkali mengingatkan kepada kita tentang bahayanya di alam akhirat nanti. Kerana daripada Nu'man bin Bashir, katanya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dengan berkata, aku berikan peringatan kepada semua kamu tentang neraka. Berkali-kali baginda mengingatkan tentang azabnya neraka. Jadi baginda sentiasa mengulangi, sehingga ada kalanya kain baginda yang berada di atas bau, macam jubah tu, kain atas bau tu terjatuh ke kaki baginda tanpa baginda sedari. Begitulah ngerinya keadaan azab di neraka. Ini adalah hadis riwayat daripada Tirmizi yang merupakan hadis sahih. Jadi sungguhnya saudara, neraka itu gambarannya adalah suatu tempat yang amat menggerunkan. Kawasannya sangat dalam. Azab yang tersedia di dalamnya adalah kepanasan yang melampau dan membakar. Cemeti-cemeti diperbuat daripada besi panas. Dan itulah kita diperintahkan untuk sentiasa mengingati tentang hari pembalasan. Sebagaimana pesan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, perbanyakkanlah mengingati neraka, sesungguhnya kepanasannya bersangatan, lantainya amat dalam, dan cemeti-cemetinya adalah besi-besi panas. Jadi bila kita berdakwah, berpesan pada teman-teman, gabungkanlah unsur-unsur indahnya berada di syurga tentang kabar gembira kita. Seandainya kita melakukan setiap suruhan yang disarankan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kabar gembiralah pada kita, iaitu syurga yang indah, Al-Firdausi. Dan kita juga harus memberikan perkabaran tentang gerunnya, ngerinya balasan di neraka nanti. Semoga anda mendapat sedikit ilmu dan sedikit pengajaran dan menimbulkan kesedaran buat kita semua saudara. Ini tazkirah malam Jumaat. Baik saudara, seperti biasa, usai tazkirah, kita masuk sedikit curipan kata-kata mutiara. Itu mutiara kata-kata kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Hibil. Kata Cikgu Hibil, serumit apa pun masalahmu, seberat apa pun langkahmu, sesulit apa pun yang kau rasa, ingatlah, Allah pasti akan memberi jalan keluar. Kerana kita kadang-kadang kita tidak selalu dapat membantu orang lain, sedangkan mulut kita sering berkata bahawa kita sedia membantu. Itu kata Voltaire. Jadi dalam keadaan begini saudara, janganlah saudara risau sangat bila saudara berhadapan dengan masalah. Setiap masalah itu ada jalan keluarnya saudara. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman kata-kata, mutiara kata-kata untuk menjadi pedoman kepada kita. Baik saudara, salam impian moratorium dan pengeluaran wang, kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis.
Ini bila saya sebut negara muflis ni sebab dada. Saya khawatir sangat-sangat sebab saya melihat ekonomi negara yang tidak menentu sekarang, saudara. Ya. Bagaimanapun saya harus memberi pencerahan, hidup perlu diteruskan. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah rasuah politik. Apa yang saya maksudkan dengan rasuah politik? Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Saya suka pantun Pak Nazir ni. Bahasanya indah dan sindirannya begitu tajam sekali. Kata Pak Nazir, gulai lemak, cili padi, pedas rasanya, tetapi enak. Pemimpin tamak menjadi-jadi, tingkah lakunya tidak berbenak. Itu tidak berbenak itu, saya kata Pak Nazir ni banyak bahasa ayat-ayatnya itu, tidak berbenak itu tak berotak. Katanya pemimpin tamak menjadi-jadi, maka tingkah lakunya tidak berbenak. Macam orang tak ada, tak berotak. Kemudian pantun kedua, kiriman Pak Nazir, itik angsa masuk kerban di bawah anjung rumah yang sama. Sayangkan bangsa, sanggup berkorban, baru disanjung buat selamanya. Itu beliau mengingatkan kita. Saudara Wahab, selamat malam. Agar pemimpin-pemimpin kita, terima kasih Pak Nazir. Pak Nazir ni tiap-tiap hari dia rajin menghantar kiriman pada saya. Terima kasih Pak Nazir. Cantik. Saya suka pantun ini. Itik angsa masuk kerban di bawah anjung rumah yang sama. Sayangkan bangsa sanggup berkorban, baru disanjung buat selamanya. Saya juga menerima curipan daripada saudara Azmi Omar daripada Mindat. Katanya musim tengkujuh banjir melanda, punah ranah termasuk reban. Rakus perintah demi kuasa, kehidupan sukar, rakyat terkesan. Jadi beliau menzahirkan saudara Azmi ini apabila pemimpin itu rakus untuk berkuasa, tapi kesannya dialami oleh rakyat. Begitu juga pandangan saudara Nordin Malik daripada Perak. Saudara Nordin Malik ni dia berusaha untuk mendekatkan anak muda dengan pengajaran, TVET, dan membuat berusaha sendiri yang tidak hanya untuk makan gaji. Apa kata saudara Nordin? Tanam bunga tepi halaman, setiap hari bunga disiram. Sibuk politik, hilang haluan, ibarat kapal menuju karam. Jadi kegusaran beliau, kalau semua orang sibuk berpolitik, seperti kapal menuju untuk karam. Katanya lagi, petik teratai dalam paya, kalau dijual, hajat beruntung. Ekonomi rosak, tidak percaya, tiada percaya, pelabur lari, keringlah kantung. Jadi beliau menzahirkan kerunsingannya, melihat kedudukan ekonomi kita. Bagaimana yang saya katakan 2-3 malam dulu, kesan daripada pembentangan bajet oleh Kementerian Kewangan agak menggusarkan kita, saudara. Baik. Selepas usai pantun, kita sedikit curipan gedung ilmu. Ini baik, saudara. Gedung ilmu ini adalah bahasa-bahasa ataupun harapan pimpinan terdahulu terhadap pimpinan hari ini dan masa akan datang. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku yang saya dapat, kiriman Tan Sri Johan Jaafar, ialah pemimpin dalam ungkapan Melayu. Ini terbitan Dewan Bahasa. Kerana warga bangsa Melayu sejak dari dulu lagi telah menggariskan antara sifat dan perilaku pemimpin Melayu mestilah berpaksi kepada ketetapan. Selain daripada memiliki sifat dan sifat terpuji, dia ada pantang larangnya. Kepantangan kita untuk melihat pemimpin Melayu itu bila sesak bertambah kemak, bila sakit bertambah sempit. Ketika senang tidak memandang, ketika susah menyembah-nyembah, ketika kaya tak ingat saudara, ketika melarat mencari kerabat. Jadi bila mereka dah hidup melarat, baru nak cari sahabat, baru nak cari kaum kerabat. Dan pantang kita melihat adanya pemimpin bila bercakap mengulum lidah. Orang yang cakap mengulum lidah ni cakap tak betul, banyak berselindung. Bila berjanji tidak diisi, bila berpesan tidak diturutkan, menjemput tidak diikut. Ini sifat-sifat yang harus kita jauhi berada dalam kalangan pemimpin Melayu kita. Jadi pemimpin yang dibenci oleh warganya adalah mereka yang bersifat kerana serakah lupakan tuah, kerana tamak sanggup lupakan ibu bapa, kerana loba, lupakan saudara, kerana kedekut lupa pada pengikut. Kita sambung lagi malam besok curipan. Kita mengharapkan kata-kata hikmat ini untuk menjadi panduan kepada pemimpin hari ini dan akan datang, saudara. Baik, sebelum saya meneruskan pencerahan seperti biasa, saya harus memberi peringatan
Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan yang kadang-kadang lari daripada maksud yang saya nyatakan. Sebab itu saya katakan nak pakar-pakarlah semua, jangan pendek-pendek. Yang pendek-pendek itu kadang-kadang lari daripada maksud, kena bagi tajuk pula yang bukan-bukan. Saya tak ada berkuasa, saya ada kemampuan untuk menyunting ataupun menyalin ataupun untuk menahan, kerana dunia tanpa sepadan. Begitu juga dengan apa-apa yang anda komen dalam live ini, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saudara, ingat, ini adalah pencerahan politik. Pencerahan politik ini berdasarkan kepada apa yang berlaku dan saya cuba memberi pandangan. Kalau dianggap itu sebagai panduan, jadikanlah ia panduan. Basisnya, asasnya adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara mendengar cara ini celoteh saya, saudara juga boleh bersetuju, saudara juga boleh tidak bersetuju. Tidak ada niat saya untuk mempengaruhi minda anda, melainkan hanya untuk memberi pencerahan semata-mata agar orang tak bolehlah nak koyuk kita sembarangan, saudara. Kita adalah warga cinta damai dan saya berharap agar disantuni setiap isu, terutama isu politik ni sekarang ni tengah membara ni di Melaka. Kita santunilah dengan bahasa-bahasa yang baik, yang tidak dengan maki hamun. Saudara, hari ini adalah hari yang ke-90. Tinggal 10 hari lagi, genap 100 hari, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Harapan kita, biarlah beliau menjadi Perdana Menteri yang dapat menyantuni masalah rakyat dan mengungkapkan idea-idea dan unjuran kepimpinan yang kita harapkan untuk kemaslahan dan kebaikan rakyat. Katanya adalah kerajaan keluarga Malaysia. Kita tidak mahu kepimpinan keluarga Malaysia ini gagal. Jadi janganlah diikuti contoh yang terdahulu. Tapi saya ngeri, tinggal 10 hari lagi saya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi rakyat menanti apa lagi santunan-santunan yang bakal anda santuni. Kita mengharapkan pada hari Isnin nanti bila Parlimen bersidang adalah sesuatu untuk rakyat, saudara. Tapi bagaimanapun, bila saya menyemak balik laporan daripada Dewan Rakyat, saya pun terkedu. Bukan terkasima, terkedu saya. Kerana rupa-rupanya bahawa di saat rakyat susah, di saat rakyat dalam keadaan perit dengan ekonomi yang begitu, tiba-tiba Dewan Rakyat didedahkan oleh jawapan bertulis daripada Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Tengku Zafrul selaku Menteri Kewangan, kerana beliau mengaku bahawa kerajaan telah pun memulakan proses menukar kereta rasmi baru bermula daripada April tahun 2021. Ini era ni zaman Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu bila saya melihat slogan kempen di Melaka bahawa beliau mahu adakan kerajaan bersih yang perhatian pada rakyat, saya geleng kepala lah. Kerana era beliau pada April 2021 telah kerajaan pimpinannya menukar kereta daripada Proton kepada Velfire. Bukan calang-calang saya kereta yang tukar tu, iaitu daripada Toyota Velfire 2.5L liter. Jadi menurut Menteri Kewangan Datuk Tengku Zafrul, kerajaan dapat menggantikan Proton Perdana kepada Toyota itu sebagai kereta resmi menteri. Jadi semua menteri, kalau menteri itu 30 buah kereta Toyota Velfire lah. Ini beliau menjawab soalan daripada ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zicin, dan menyatakan bahawa perbelanjaan kerajaan untuk menyediakan kereta rasmi itu adalah sejumlah RM5,759.35. Ya, memanglah kereta-kereta kerajaan sebenarnya disewa ataupun bukan dibeli 100% saya. Jadi persoalan saya sekarang ni, apa jadi pula dengan kereta Proton? Apakah dipulang balik pada Spenco? Jadi jumlahnya kalau 30. Saya difahamkan bahawa sehingga September 2021 kerajaan telah membayar kos pajakan. Rupanya kereta itu kereta pajak saja, saudara. Adalah sejumlah 1.42 juta ringgit kepada syarikat konsensi yang menyediakan kereta baru, itu Toyota Velfire. Sebab saya katakan rakyat susah, mereka berbelanja, mereka nak tengok hebat dan sebagainya. Kenapa tak guna kereta lama? Jadi kereta yang lama yang dah dipajak itu sepatutnya boleh dibeli terus.
jadikan itu, ya memanglah kereta is not asset. Kereta bukan satu aset. Ia satu saja ada untuk perjalanan kita, kemudahan, dan ia diselenggarakan oleh syarikat konsesi. Saya dengar begitu, saya geleng kepala lah. Tak berhenti-henti lagi pimpinan kita menghabiskan wang rakyat. Tapi ini bukan berlaku zaman Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri. Ia berlaku era Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu bila saya tengok apa kenyataan ini, apa yang berlaku ini di Melaka tu, kempennya keprihatinan rakyat. Prihatinnya apa? Rakyat susah, kamu tukar kereta baru. Tak tahulah saya gitu kadang. Dan saya melihat, kadang-kadang saya terfikir sendirian saudara, bahawa apabila bila ini Kementerian Kewangan ataupun kumpulan wang simpanan pekerja masih lagi belum membuat kenyataan berhubung tuntutan kita untuk mendapat pengeluaran wang secara tuntas RM10,000 ataupun 10% daripada jumlah simpanan kepada mereka yang menyimpan lebih daripada RM500,000 dan RM1,000,000, bahawa kegagalan untuk memenuhi tuntutan ini seolah-olah ada pihak yang gembira menyaksikan rakyat kecewa. Ini kerana mereka rasa politik, pada pandangan saya lah. Kerana mereka merasakan dengan situasi tersebut, maka rakyat akan marah pada UMNO dan Barisan Nasional. Sebab saya terfikir, susah sangat yang menuntut supaya kumpulan wang simpanan pekerja ini memberi pengeluaran adalah Datuk Seri Najib, Ketua Pemuda, Presiden UMNO, minta supaya kumpulan wang simpanan pekerja ini mengizinkan pelabur-pelabur ataupun pencarum mengeluarkan wang simpanan mereka. Tapi masih lagi dalam keadaan berdolak-dalik. Apakah ada pihak yang gembira? Kerana bila keadaan itu, itulah rakyat akan marah. Bila rakyat marah, kesannya terpalit kepada UMNO Barisan Nasional. Kerana orang akan merasakan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ini pada pemikiran saya. Maafkan saya kalau saya silap. Tapi saya kadang-kadang terfikir, jangan salahkan saya untuk terfikir yang begitu. Kerana saya rasa susah sangat. Apalah dosa rakyat? Apalah dosanya pencarum ini? Sehingga mereka nak keluarkan wang mereka sendiri pun susah sangat-sangat. Lihat kumpulan wang simpanan pekerja nak mengizinkan. Sedangkan kalau tak bagi pencaruman, sekarang ini diburu pula. Macam saya katakan semalam. Keluar notis, kuat merah, didakwa itu dan ini. Saya rasakan seolah-olah kadang-kadang rakyat ini dipermainkan, dipersendakan. Mereka mempersendakan tentang keperitan rakyat, kesukaran rakyat dipersendakan oleh mereka. Ialah mereka yang berada di anjung kuasa, mereka yang duduk sebagai pemacu kepada kumpulan simpanan pekerja, tak terasa gaji mereka besar. Tapi bagaimana dengan rakyat? Bukan cukup dengan wang bantuan, adalah bantuan RM1,600, itu pun tidak tuntas. Masih lagi tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Bila dapat, macam selalu saya katakan, wang RM1,600 tu seperti kain yang kita pakai, tutup pusat nampak lutut, tutup lutut nampak pusat. Tidak ke mana. Saya sedih lah. Saya melihat warga bangsa saya diperlakukan sedemikian. Kalau boleh, katakan boleh. Kalau tak boleh, katakan tak boleh dan perjelaskan kenapa. Sebab ini bukan duit kerajaan, ini duit simpanan rakyat. Kenapa rakyat dipersendakan? Kenapa rakyat diperlakukan sebegini? Sebab itu saya katakan mungkin ada elemen politik. Janganlah kerana politik maka anda menjerut kehidupan rakyat. Ini membuatkan saya tidak boleh terima. Saudara, saya minta maaf lah. Dalam keadaan ini kadang-kadang saya beremosi. Emosi saya kalau saya melihat ada kebejatan. Mereka berada dalam keadaan santai. Rakyat susah. Saya dapat melihat bagaimana kehidupan teman-teman saya yang terkapai-kapai. Tadi pun saya menerima panggilan telefon daripada sahabat saya dari negeri Perak. Dia mengatakan bahawa segala-galanya sekarang ni dalam keadaan yang tak menentu. Rakyat susah. Teman-teman yang berhutang saling tuntut sana sini. Along pun dah bankrupt dah. Jadi ke mana kita nak pergi? Pasaran saham kita tak tahu. Harap-harap pagi Isnin nanti adalah peningkatannya. Dan kalau ekonomi negara dalam keadaan begini, macam mana rakyat nak bernafas? Sebab itu saya katakan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah silalah masuk. Ketua audit negara silalah periksa satu persatu ke mana wang dalam kumpulan wang simpanan pekerja ini dilaburkan. Jadi mereka yang mengurus dana-dana, itu fund manager di kumpulan wang simpanan pekerja ini perlu dipertanggungjawabkan. Kalau wang
kumpulan wang simpanan pekerja ini tidak boleh dicairkan dalam keadaan yang segera. Ini tuntutan kita, saudara. Saya minta maaf lah. Kadang-kadang ada keterlanjuran saya. Bila saya bercakap begini, ada emosinya. Jadi orang kata, dia ni tak ada lain. Dia tiap malam cerita pasal EPF. KWSP. Apa lagi saya nak cakap? Sebab saya tak mampu melihat teman-teman warga yang hidup terus susah. Lama mengharapkan kalau dapat 10,000 tu bukan untuk bermewah-mewah, untuk mereka memulakan penghidupan, untuk mereka membayar hutang, untuk mereka membayar sewa yang tertangguh yang begitu banyak, supaya rumah mereka tidak dipotong elektriknya, supaya rumah mereka tidak dipotong bekalan airnya. Sebab ini semua dah tertangguh beribu, saudara. Ada yang tak dapat sewa rumah 5-6 bulan. Tuan rumah dah cakap sila keluar kalau tak dapat bayar. Kemana lagi nak mengadu? Apa lagi yang ada pada mereka melainkan simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Yang dia minta bukan sepenuhnya, bukan keseluruhannya. Jadi kalau mereka yang ada simpanan di bawah RM10,000, bagilah berapa yang dipikirkan sesuai. 2,000 ke 3,000 tak ada masalah. Tetapi kalau simpanan mereka ada 50,000, apa masalahnya kalau diberi 10,000? Saya yakin banyak simpanan pekerja-pekerja yang lebih daripada 50,000, walaupun kumpulan wang simpanan pekerja mengatakan ada 50%, ada 43% simpanan. Sekarang ni tinggal lebih kurang dalam di bawah RM5,000 dan sebagainya. Ya, okey. Itu yang 50%. Bagaimana yang 5% lagi? What say another 50% yang mempunyai simpanan yang lebih? Izinkanlah mereka untuk dapat menghela nafas. Ingat, saudara, setiap sentuhan anda, pegawai di Kementerian Kewangan, anda di Bank Negara, anda di kumpulan wang simpanan pekerja, setiap kali sentuhan yang anda lakukan untuk membantu pencarum, maka setiap kali itulah anda mendapat pahalanya. Saudara, jangan anda dipersoalkan nanti. Orang susah. Sekarang susah lah. Saudara Mahmud Bakar, Saudara Norma. Ni saya tengok memanglah ada perbalahan sekarang ni. Ada perbalahan di kalangan tuber, ataupun mereka yang menggunakan live, ataupun sebagai pemain-pemain utama yang nampak berbalah. Saya nak sarankan pada teman-teman, kalau boleh, kalau satu ketika dulu anda bersama menyantuni perjuangan kita, kalau anda tak mahu cuma satu, saya jangan perburukan. Kalau satu ketika dulu anda memuja Datuk Seri Najib, janganlah anda kutuk dia. Kalau satu ketika anda mempertahankan Datuk Seri Zahid, jangan anda maki hamun dia. Kalau satu ketika anda tidak bersetuju dengan kepimpinan PBM, yang semua tahu bahawa dia dilahirkan oleh parti mana, jadi janganlah anda memuja teramat sangat. Saudara, bagi saya satu sajalah, apa-apa pun bersederhanalah. Saya tidak senang melihat ada perbalahan. Mula mengatakan Datuk Lokman begini, dia ni begini. Tak seronoklah, saudara, untuk kita berbalah. Akhirnya apa kita dapat? Kita sebagai bloggers, kita sebagai tubers, kita hanya menyuarakan pandangan pendapat kita, tapi akhirnya kita menerima kutukan daripada teman-teman, daripada pelayar-pelayar yang selama ini begitu mempercayai atas argument ataupun penjelasan anda. Tapi akhirnya mereka merasa seolah mereka juga tak berdaya. Sebab itu kalau bolehlah, santunilah pelayar-pelayar anda sebaik mungkin dan elakkan sebarang hasutan yang dilihat seolah-olah anda sudah U-turn. Saya tengok kadang begitu, kesian juga. Tapi apakah daya, saya tak mampu untuk menahan. Itu kebebasan. Dan prinsip kita begini, saudara. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan kepada teman-teman pelayar-pelayar, kalau menerima kiriman atau mendengar pencerahan daripada teman-teman daripada YouTubers atau blogger yang lain tu, peganglah prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau rasa tak bersetuju, ketepikan argumen itu. Kalau nak marah pada saya, saudara, ketepikan saya seketika. Kalau saya bercakap benar, dengar balik. Kalau rasa sakit hati sebab saya orang UMNO, memuji UMNO, saya akan pertahankan pimpinan UMNO. Rasa anda rasa puas hati, rest dulu. Minum kopi ke, minum teh ke, makan cucuk kodok ke. Lepas nanti masuk balik. Itu lebih baik, saudara, supaya darah kita tak naik darah tinggi. Saudara. Sebab saya lihatlah sekarang ni, saya dapat kiriman juga kabarnya Mak Lampir akhirnya akan dilantik sebagai presiden. Kabarnya. Ini bukan benda yang sahih. Belum ada kenyataan media. Tapi dapatan saya, katanya ahli Parlimen Ampang, Zuraidah Kamaluddin telah pun disebut-sebut bakal mengetuai
parti baru yang dikenal sebagai Parti Bangsa Malaysia. Kita merasakan wish you all the best lah. Jadi kalau begitu, mana dia akan meninggalkan Parti Bersatu, Parti PBM. Tapi katanya itu menurut sumber parti berkenaan sudah diluluskan oleh pendaftar pertubuhan pada 29 Oktober lalu. Jadi bagaimanapun, parti tersebut tidak melibatkan ahli parlimen Gombak, iaitu Azmin, itu kembar siam dia. Selalunya bila sebut Azmin, orang akan ingatkan Zuraidah. Tapi kali ini bila Zuraidah katanya mengetuai parti tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Malaysian Gazette, Menteri Kanan itu masih kekal dalam Parti Perubumi Bersatu Malaysia. Jadi saya difahamkan bahawa turut bersama Zuraidah yang bakal menjadi pimpinan dalam Parti Bangsa Malaysia ialah ahli parlimen Julau, Larry Sun ataupun Larry Seng. Juga wakil rakyat bebas itu dikatakan direncanakan menjadi orang nombor 2 dalam parti berkenaan. Selain itu, bekas pimpinan PKR iaitu ahli parlimen Kuala Langat, Dr. Xavier Jayakumar juga bakal menyertai parti berkenaan. Difahamkan Parti Bangsa Malaysia katanya bersifat mesra kerajaan Perikatan Nasional dan akan dilancarkan pada Disember nanti. Jadi logo parti pula akan diambil dari logo sebuah pertubuhan bukan kerajaan, iaitu penggerak komuniti negara. Tapi melibatkan sedikit adalah perubahan dan sebagainya. Dalam keadaan begitu, kita kata wish you all the best. Tak ada masalah pada kita. Cuma saya rasa rakyat tahu siapa mereka ini, ke arah mana parti tersebut. Silakan, tak ada masalah. Cuma yang menjadi persoalan, yang menjadi kegusaran saya, sejak akhir-akhir ini saya melihat rasuah politik sudah semakin rancak. Apatah lagi apabila berlaku di Melaka. Awal-awal lagi, calon-calon belum dikenal pasti. Parti mana bertanding, kawasan mana mereka bertanding, belum dikenal pasti. Tapi kita sudah melihat bagaimana pimpinan daripada Parti Bersatu waktu di kempen semua katanya waktu dia menghadiri pasar murah di pasar Prihatin di Melaka, kononnya sebagai baki wang itu, tapi tak nampak pun. Cuma yang saya lihat ada wang yang tarik poketnya bagi. Dan kita nampak daripada gambar daripada media sosial yang saya lihat, nilainya macam RM5 saja. Bukan RM5,000, bukan RM500. Cuma saya terkatakan, takkanlah RM5 nilainya untuk menggamet undi. Sebab itu saya marah. Macam satu ketika dulu saya marah apabila ahli parlimen Kota Baru, dia menyatakan bahawa mereka yang menghadiri suntikan vaksin boleh datang ke pejabat parlimen Kota Baru untuk dapat wang RM20. Saya marah. Saya marah bukan kenapa, bukan kerana usaha dia nak bagi duit itu memang amal ibadah dia lah, amal jariahnya. Tetapi jangan nilaikan pengundi, jangan nilaikan rakyat dengan wang yang sebegitu murah. Maruah rakyat perlu dijaga. Takkan RM5 sara. Dan hari ini tular dalam media sosial. Saya tak tahu, saya cuma bertanya kawan-kawan, parti mana? Tak ada siapa pun nak mengaku dari parti mana yang menyediakan sebungkus nasi lemak. Rasanya nasi lemak lah. Kemudian dalam di atas poster itu terletak wang RM50. Jadi ini adalah sebahagian daripada kempen politik. Saya harap Suruhanjaya pilihan raya perlulah memantau. Saya tak ambil kisah soal mereka nak bagi RM50 ke, nak bagi RM500 ke, nak bagi RM1,000. Itu terpulang pada anda. Tetapi yang menjadi persoalan saya, hargailah harga diri maruah pengundi. Saya mengharapkan ini tidak dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Kita tidak mahu membeli maruah orang. Kita tidak mahu membeli kepercayaan orang dengan wang. Saudara, ingat pesan baginda Rasulullah SAW. Jangan kamu memberikan jawatan kepada seseorang yang meminta-minta jawatan itu. Kerana kalau dia mendapat jawatan itu, tentulah dia akan membawa kerosakan. Ini keadaannya, saudara. Dan mereka sanggup mengeluarkan belanja. Saya dah cakap bahawa kalau mereka sanggup membeli jawatan itu, maka tunggulah kerosakan yang akan dilakukan. Kerana dia bermodal. Sesuatu yang dia ada jual beli, ada modal. Bila ada modal, mesti ada imbalan. Kalau saya bertanding, saya keluar duit. Bila saya dah menang nanti, tentulah saya nak cari jalan macam mana nak cover balik wang yang saya gunakan. Jadi kalau calon wakil rakyat itu mengeluarkan wang, atau parti tersebut menggunakan wang untuk membeli undi, maka bila mereka menang, bila mereka berkuasa,
maka tentulah mereka juga akan cuba untuk mendapat balik imbalan dari pelaburan. Ini pilihan raya bukan pelaburan. Pilihan raya adalah hak waktu rakyat menyuarakan suara rakyat kuasa keramat. Kita kita negara demokrasi. Kita bukan negara komoditis. Kita bukan komoditis politik. Kita bukan jual beli politik. Masing-masing ada maruah. Saya kalau ibu bapa saya, alhamdulillah lah mak bapak saya tak ada. Kalau keluarga saya, ada orang tawarkan ambil RM50. Jangan lupa undi ya. Saya rasa mau saya cakap dia, kau ingat nilai aku RM50. Apakah nilai kita saudara? Jadi bagi saya sedih sangat-sangat. Jadi sebab itu kalau UMNO saya kata berhenti. Saya memohon kepada warga UMNO berhenti. Kita harus menzahirkan yang kita hendak adalah kita menawarkan kepimpinan. Kita nak memimpin negeri. Macam sekarang ni Pilihan Raya di Melaka. Kita menawarkan, UMNO menawarkan kepimpinan yang baru. Yang tidak lagi nak bersengkokol dengan wang ringgit, membeli undi, beli sokongan. Tak mau dah. Jadi nilai kita bukan pada wang ringgit. Jadi yang kita harapkan adalah agar untung nasib rakyat ini diperjuangkan. Saya melihat benda begini, saya kecewa. Saya yakin ini bukan dilakukan oleh warga UMNO. Kerana itu dilakukan di tempat saya tengok kebanyakan yang datang lepas dia bantah kupon, buat cek, dia ada scan untuk COVID-19, lepas tu ambil sebungkus. Saya yakin itu mungkin nasi lemak. Dan bukannya karipap lah. Kalau karipap lagi lah saya marah. Mungkin nasi lemak, atas tu ada wang RM50. Secara terbuka. Saya cuba kira selonggok tu ada lebih kurang dalam RM5,000. Jadi banyak longgok lah. Jadi untuk kedai itu, di tempat itu sekurang-kurang RM20-30,000 digunakan. Jadi kenapa begitu? Jadi elemen rasuah ini nampak gayanya kan menjadi-jadi. Saya kena ingat, hancur negara kalau elemen scheme of thing. Saya dah katakan elemen scheme of thing dulu yang diwujudkan oleh Tan Sri Muhyiddin waktu beliau nak menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional juga adalah seperti rasuah politik. Kerana menawarkan jawatan tertentu dan kekayaan. Saya lihat dalam kalau kita nak menawarkan seseorang ahli parlimen, ini kalau scheme of thing untuk ahli parlimen, dalam Perlembagaan Perkara 48, ini perlembagaan negara saudara, Perkara 48 C, tertakluk kepada peruntukan perkara ini, seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen. Sebagai ahli parlimen, bahagian C, jika dia memegang sesuatu jawatan berpendapatan, maksudnya dia dibayar gaji. Itu yang saya katakan, kalaulah dia menjadi pengurusi Tenaga Nasional. Bila Tenaga Nasional, dia syarikat yang diapungkan di Bursa Saham, dia kena menghantar laporan setiap tahun pada Suruhanjaya Securities. Jadi bila dia melaporkan begitu, gaji ataupun allowance untuk pengurusi RM100,000 ke RM200,000, itu adalah pendapatan. Jika ini berlaku, dia hilang jawatan sebagai ahli parlimen. Berapa banyak JLC yang ada? Prasarana lah, Telekom, Tenaga Nasional dan kepelbagaian. Begitu juga macam Felda, Risda, Felkra. Kalau dia ada allowance tetap. Tapi kalau dia menghadiri sebagai pengurusi, dia mempengurusikan JLC ini, bila ada mesyuarat, dapatlah allowance mesyuarat RM100, RM200 atau RM300. Okey. Tapi kalau pendapatan tetap, itu melanggar perlembagaan. Jadi scheme of thing ini perlu dilihat saya. Cuma rakyat kita kadang-kadang ni tak ambil pandang, tak ambil kisah. Kita mesti ingat, kita ni bangsa yang bermaruah saudara. Orang kata, biarlah orang kata kita miskin hina. Tapi maruah itu kena jaga. Jangan kita melacurkan maruah kita ini hanya kerana saya sedih bila melihat RM50. Adakah itu nilainya? Sampai hati pemain-pemain politik, pencatur-pencatur politik menilai rakyat dengan wang RM50. Mungkin besok selepas penamaan calon ni ada lagi lah. Akan datang rumah ke rumah. Yang paling saya benci saya tengok, inilah masanya konon-kononnya kalau orang tu sakit, melawat sakit, pimpin. Syumulnya, baiknya. Kalau berkereta beroda, sorong kereta tu. Hebatnya. Cuba bila dia menang jawatan sebagai wakil rakyat, apakah mereka ada keprihatinan? Lihat sendiri apa yang berlaku. Kumpulan wang simpanan pekerja tak pun diperjuangkan. Minta moratorium, tak berani bersuara pun dekat parlimen.
Ini saya rasa kadang-kadang jangan permainkan minda rakyat, saudara. Sebab itu kenapa tidak kita ikut resmi padi? Ya, kita merendah diri bila kita minta sokongan, saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sokonglah saya. Jika saya difikirkan layak, maka berilah kepercayaan pada saya untuk kesempatan saya menawarkan khidmat bakti. Saya akan menjadi wakil anda. Ini untuk Dewan Negeri di DUN di Melaka. Nyatakan saya adalah calon yang menawarkan diri untuk mewakili saudara-saudara rakyat di kawasan Paya Rumput ataupun rakyat di kawasan Masjid Tanah untuk menjadi wakil anda untuk saya memperjuangkan kehidupan anda di Dewan Undangan Negeri. Jelaskan apa peranannya. Bukan dengan bila jangan lupa ya, duit. Mudah sangat, saudara. Saya mengharapkanlah jadi ikutlah resmi padi, merendah diri itu perlu. Tidak akan hilang pun segala kemewahan kita jika kita merendah diri sekalipun. Jadi sebab kita biarlah kejayaan bangsa Melayu kita ini diukur dengan beberapa kejayaan dalam sektor teknologi. Ini kiriman daripada Saudara Azmi pada saya siang tadi. Kerana dia kata biarlah kejayaan Melayu baru ini diukur dengan harta intelek dan keuntungan hasil inovasi, bukan hanya harta fizikal ataupun harta samunan ataupun harta mendapat habuan yang tak banyak mana pun. Takkanlah 5 tahun sekali dapat RM50, takkanlah 5 tahun sekali dapat RM200. Ini saya mengharapkan agar orang Melaka, warga Melaka, pengundi-pengundi Melaka, kalau mereka hulur duit tu ambil, tapi undi tanamkan dalam hati anda, saudara. Beginilah mereka menilai anda. Hinanya kita ini, apakah nilai kita RM200, RM300? Yang kita harapkan mereka berada di Undang-Undang Negeri memperjuangkan untung nasib rakyat. Saya nak berjelaskan peranan sebagai ahli parlimen, sebagai ahli Undang-Undang Negeri. Saudara, saya bersyukur kali ini saya mendapat kabarnya bahawa UMNO Barisan Nasional akan meletakkan calon di kesemua 28 kerusi Dewan Undangan Negeri di Melaka dan Pilihan Raya kali ini. Alhamdulillah, syabas. Ini sifat anak jantan. Kita tak peduli walaupun kawasan itu kita tahu majoriti pengundinya bukan Melayu. Ada yang 70%, 80%. Tak apa, masuk bertanding. Terpulang pada rakyat untuk memilih. Untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Apa yang takut? Ini benar-benar sikap anak jantan. Syabas pada pimpinan UMNO Barisan Nasional di Melaka kerana menurunkan calon-calon di kesemua Dewan Undangan Negeri. Jangan ada satu negeri, satu kursi pun yang menang tanpa bertanding. Bagi saya, orang kata kalah banyak mana pun, saya rasa UMNO Barisan Nasional kalau kalah pun tak banyak mana. Bukan macam parti-parti yang lain, kadang-kadang hilang wang deposit. Dan saya diberitahu, ini jelas bahawa UMNO akan menampilkan lebih ramai muka-muka baru sebagai calon dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini. Alhamdulillah, apa yang kita suarakan saban malam, apa yang saya jeritkan tiap malam sudah didengar oleh pimpinan. Walaupun presiden sekini berada di Jerman, tetapi paling tidak pun mungkin beliau meniupkan ataupun mengirimkan kenyataan kepada pimpinan hari ini supaya membariskan calon-calon muka baru dan orang muda yang akan ditampilkan dalam pilihan raya negeri kali ini. Dan yang paling penting, mereka ini mempunyai kelayakan, saudara. Jadi majoriti calon adalah berumur di bawah 50 tahun dan calon termuda kabarnya 20 tahun plus. Calon-calon veteran juga ada, bukan kita buang semua, tidak. Mana yang telah berjasa, yang veteran, kita tampilkan juga. Kerana ini adalah untuk menyumbang kepada rakyat supaya ada kesinambungan kepimpinan tentang pengalaman mereka. Tak boleh nak salin terus 100%, saudara. Susah pula nanti. Jadi sebahagian besar calon yang UMNO turunkan kali ini berpendidikan tinggi, termasuklah golongan-golongan profesional. Terdiri daripada jurutera, insinyur-insinyur, para doktor dan juga peguam. Sebab itu saya katakan bahawa UMNO tidak ketandusan kepimpinan, asalkan pimpinan tertinggi melihat. Jadi jangan kita mengalami kehakisan kepimpinan. Saya lihat inilah satu langkah pembaruan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Kerana kali ini janji di kota untuk kita mengetengahkan lagi golongan muda
dan profesional dalam pentadbiran serta politik di samping calon-calon veteran untuk yang berpengalaman untuk berkhidmat pada rakyat. Matlamatnya kali ini adalah untuk berkhidmat dengan rakyat. Jadi calon-calon terdiri dari pelbagai latar belakang, kaum dan agama. Jangan pula nanti, ini saya nak berpesan pada teman-teman yang dah jadi wakil rakyat, dah 2-3 penggal, kali ini tak dapat, mula pula marah. Kenapa aku tak dipilih? Jadi bagi saya lah, dulu waktu anda bertanding, anda minta teman-teman ahli-ahli parti mendukung anda. Berkempen, turun ke gelanggang, turun ke lapangan, berkempen siang dan malam untuk memenangkan anda sebagai calon. Kali ini bila bagi pada orang lain pula dari parti yang sama, kita harus berkorban juga sebab anda dah merasa nikmatnya. Kalau dah pernah jadi 3-4 penggal jadi wakil rakyat, sudahlah. Nikmat anda dah rasai, berilah pula anak-anak muda yang baru, muka-muka baru. Jangan ada sikap macam bidalai yang dikatakan di Kelantan, cah keting. Aku tak dapat, jadi macam bumi hangus. Bila tak dapat, semua tak dapat. Ini satu sikap yang tidak baik. Saya amat mengharapkan agar pimpinan-pimpinan di Melaka, yang mana yang tak dapat jadi calon nanti, jangan pula protes. Jangan mengatakan tak patut. Anda dah jadi wakil rakyat, dah merasa nikmatnya. Jadi berilah pula muka baru. Kerana tiap-tiap orang ada kelebihan. Dan tiap manusia itu ada kelemahan. Kita juga ada kelemahan. Jadi yang baru juga mungkin ada kelemahan. Jangan kita sungkitkan kelemahan, kita cari dia punya kebaikan. Jangan kita cari kelemahannya. Jadi bagi saya sekarang ni, sipirnya sudah mudah. Jadi saya tak mahu macam mana kiriman. Saya dapat kiriman daripada Tan Sri Yusof Latif dari Pulau Pinang. Ini kiriman Tan Sri Yusof Latif. Dia kata sejarah ditempa. Sejarah ditempa di pilihan raya negeri Melaka. Muafakat nasional dan UMNO didurhakai. Hingga PAS sanggup korbankan lambang pusaka. Dan kini katanya Parti Amanah ketawa berdekah-dekah. Itu parti mereka lah. Tan Sri, terima kasih atas kiriman itu. Dia melihat kerana maka saya katakan bahawa PAS dia tak boleh sebenarnya meletakkan calon dia bertanding menggunakan lambang parti lain. Tapi untuk pilihan raya Melaka kali ini mereka sanggup. Terpulanglah. Rakyat dapat melihat. Saudara. Dan kita harus melihat saudara. Bila orang kata UMNO Barisan Nasional berpecah belah apa semua memecah. Memang kita lihat berapa kali dah UMNO Barisan Nasional mengalami perpecahan. Perpecahan ini tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata kerana berebutkan kuasa. Lain tak ada. Kerana nak jadi wakil rakyat. Kerana nakkan kuasa. Tapi kalau orang yang begini dia nakkan kuasa tu bukan lain. Tidak lain tidak bukan hanya untuk kepentingan diri. Sebab itu bila tak dapat dia marah. Sebab itu bila tak dapat sanggup tubuh parti lain. Kerana dia, kalaulah dia tu orang yang mempunyai perasaan sayangkan warga bangsanya. Okey, sudah sampai masanya aku berundur lah. After all, dah rasa apa nikmat. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi Timbalan Perdana Menteri. Okey, bagilah pula anak-anak muda yang baru. Sepatutnya kita pimpin mereka. Bukan kita langgar mereka. Secara tubuh parti, langgar UMNO. Sedangkan mereka pernah menikmati segala nikmat sebagai pemimpin yang mempunyai laba yang begitu besar. Berada di bawah bumbung UMNO. Jangan tuduh UMNO ni parti perompak. Lihat diri anda sendiri, apakah anda tidak pernah merompak? Lihatlah anda sendiri sepanjang anda memimpin, apakah anda tidak pernah menyamun dan sebagainya. Jangan duk mengatakan orang. Saya melihat sebab sekarang ni UMNO sudah pun melakukan satu perubahan. Iaitu kita menurunkan calon-calon baru, muka-muka baru, anak-anak muda yang saya harap mereka berjanji bukan hanya pada parti tetapi juga pada diri sendiri tidak akan mengulangi sifat pimpinan yang terdahulu. Yang sekarang ini berada di luar UMNO. Mereka berada di luar parti UMNO. Dan mereka menyerang UMNO, menuduh UMNO parti kelongkang, tuduh UMNO parti yang korup. Apakah anda tidak korup? Kes persepah. Cuma kita tak nak bising lah, malu lah orang Melayu tuduh sana, tuduh sini. Sudah-sudahlah. Bagi saya yang sudah tu sudah. Cool. Okey, sekarang ni kita tengok Melaka, kita nak bangunkan kembali Melaka dalam keadaan ekonomi yang begitu teruk, terkesan akibat daripada COVID-19. Kita bangunkan kembali. Jadi bukan hanya anda jadi wakil rakyat saja yang boleh membangunkan. Sumbangan anda diperlukan buah fikiran. Jadi kalau adalah kawan-kawan kita dapat jadi wakil rakyat, menang, angkatlah dia dan beri idea, beri pandangan. Dulu masa kami pimpin gini cara ni. Kalau dia angkuh, baru kita songsong.
Jadi sekarang ni bila tuduh UMNO begitu, UMNO begini, saya sedih, kecewa. Kerana mereka yang menuduh itu adalah pernah menjadi, mereka ini adalah DNA UMNO. Mereka pernah berada dalam pertubuhan UMNO. Mereka menjadi pemimpin tertinggi dalam UMNO dan mencerca parti. Saya agak kecewa. Soal PAS tu kemudianlah. Sebab memang parti PAS ni memang sentiasa tidak bersama kita. Kecuali yang terdahulu yang berada dalam Barisan Nasional. Cuma kekecewaan saya dah disantuni melalui Muafakat Nasional. Ada piagamnya. Tiba-tiba mereka memilih untuk berpisah. Sebab mereka konon-konon nak jadi juara untuk menyantunkan. Nak juara macam mana? Orang yang memaki hamun kita, yang berada di luar UMNO ini, bukannya berada di luar UMNO itu, dia diam. Tidak. Maki hamun dah runtun dan nak merosakkan ataupun nak menghancurkan UMNO. Takkan kita nak diam? Dalam keadaan begitu, kita anak lelaki. Orang kita berpantang ajal sebelum maut. Kita akan terus berjuang. Bagi saya, apalah saya dapat sekarang? Saya tak ada apa-apa. Menyuarakan tiap malam supaya teman-teman kasihani, cintailah parti kita. Ini tempat warga bangsa Melayu bernaung dari dulu. Sebab itu kata UMNO ini dulu, kini dan selamanya. Tapi kenapa perlu dirobohkan? Rumah agam yang begitu hebat, rumah agam yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saudara, kenapa mau dirobohkan? Kenapa mau dicelanya? Apa masalah rumah itu? Rumah tak salah. Berkali saya katakan, rumah tidak salah. Yang salah mereka yang berada dalam rumah itu. Kalau tak betul, duduk berunding. Orang Melayu ni kaya dengan rundingan. Saudara Ahmad Fauzi, Parti Din tak korup ke apa? Saya tak mau nak menuduh saudara sebenarnya. Tapi kita tahu. Kita kenal seorang-seorang yang berada dalam sama dalam parti PBM, sama dalam parti Perikatan Nasional. Yang mereka yang keluar daripada PKR itu dulu pun ada di UMNO. Kemudian tubuhkan PKR. Dan sekarang ni mereka mencerca. Saya tak kata semua ahli PKR itu datang daripada UMNO. Tidak. Tapi sebahagian besarnya yang berusia lebih daripada 50 tahun itu dulu pernah berada dalam UMNO. Jadi caranya janganlah keluar itu maki hamun. Saya tidak pernah, saya cuba nak menyantuni pimpinan dalam PKR. Udah pula kata saya lebih favor pada mereka. Tidak, saya melihat bahawa mungkin kerana ada berlaku permasalahan yang diwujudkan oleh pimpinan terdahulu. Mereka juga mewujudkan masalah yang kita terpaksa memikul sampai hari ini. Mereka mewujudkan permasalahan perbalahan yang akhir ini susah untuk didamaikan. Sepatutnya kita berusaha untuk berdamaikan. Kalau betul-betul ikhlas nak berdamai, bukan dengan hanya meminta UMNO. Sikit-sikit UMNO mesti begitu. Sikit-sikit UMNO mesti begini. UMNO mesti berlapang dada. UMNO mesti ikut kami. UMNO mesti begitu. Brother, apa benda ni? Suci sangat ke PBM? Hebat sangat ke PAS? Sehingga kan UMNO terpaksa ikut segala-gala kehendak anda. Oh, kerana UMNO tidak ikut cakap PAS untuk berdamai dengan PBM, maka kami tak mahu dengan UMNO. Carry on, tak ada masalah. Sebab kita kalau nak tanya, kita nak tanya dengan PAS. Kenapa anda tak menyantun dengan Amanah? Hina sangat ke Mat Sabu? Teruk sangat kepada PBM, Parti Amanah? Sehingga langsung tak boleh diterima. Kalau anda tak boleh menerima Amanah, begitu juga kami. Amanah bukan sekadar hanya bertanding saja, tapi kami dihina. Kami dikata parti kelongkang oleh mereka yang dulu berada dalam rumah ini. Kami dia anggota oleh anak-anak derhaka yang keluar parti maki hamun UMNO. Saya tak dengar pula orang UMNO maki hamun PAS, tak ada. Dia cuma mengkritik pimpinan. Saya tak dengar pula ini pimpinan daripada Amanah mengatakan PAS itu parti kelongkang. Tapi ada ahli UMNO yang keluar tubuh parti kata UMNO parti kelongkang, UMNO parti korup. So ini keadaan saya. Jadi janganlah pimpinan PAS segala-galanya meletakkan beban itu pada UMNO. Cuma saya merasakan bila mereka meletakkan sebegitu seolah-olah mereka gerun. Ini pandangan untuk warga UMNO, jangan risau saudara. Lagi mereka mencaci kita, sepatutnya kita lebih kuat bersemangat bahawa we are on the right track. Kita adalah parti yang digeruni. Jadi kita terus meneruskan. Saya berkeyakinan, saya dapatkan baru sebentar tadi bahawa UMNO insya-Allah dalam pertandingan pilihan raya Negeri Melaka kali ini, UMNO boleh mendapat 20 kerusi. Semalam saya dengar kata 13, rupanya naik 7. UMNO boleh dapat 20 kerusi. Orang nak kata saya sembang, katalah. Ini dari segi data-data maklumat yang kita dapat. Sebab ahli-ahli UMNO dan juga rakyat Melaka dah jelak dengan politik caci-mencaci. Jelak dengan politik tunjal jari. Orang tu tak betul, orang tak betul. Siapa yang betul? Sebab tu dia kata satu jari tunjalkan orang lain, 3 jari tunjalkan diri kita.
Saya tidak berhasrat untuk mencari musuh dalam politik, saudara. Saya tidak berhasrat untuk mewujudkan perbalahan. Cuma saya mengatakan bahawa kalau mereka bersikap memaki Hamun UMNO, tentulah saya akan bangkit mempertahankan. Tidak lebih daripada itu. Pencerahan saya mengharapkan anda faham. Bila ada berlakunya pertandingan atau pilihan raya, sepatutnya tiap-tiap calon mesti mengutarakan apa yang dia nak bawa. Apa perjuangan yang dia cuba hulurkan untuk rakyat. Apa yang dia perjuangan dia. Okey, contohnya lah. Contoh, mereka yang tinggal di kawasan Kota Melaka. Kita akan bangunkan Kota Melaka ini sebagaimana zaman dulu-dulu. Saya akan berusaha melalui Dewan Undangan Negeri. Kena berlapik. Jangan cakap, Aldudi, saya akan buat itu, saya akan buat ini. Macam kamu Tuhan. Mesti ada dia punya tata karmanya. Kalau saya diberi kesempatan menjadi wakil anda, kena ingat bahawa kita minta untuk calon ini meminta supaya kita diberi kepercayaan sebagai wakil, bukan sebagai pemimpin saja. Masalah orang selalunya orang silap. Dia merasakan bila bertanding itu nak jadi pemimpin. Sepatutnya ialah wakil rakyat. Kalau bertanding di luar negeri, dia wakil rakyat untuk membawa segala masalah rakyat kawasan itu ke persidangan di luar negeri. Supaya setiap masalah rakyat itu didengar oleh kerajaan pimpinan. Supaya dapatlah perjuangan dilakukan. Ini saudara lihat apa yang berlaku macam di Kelantan. Berapa ramai ahli-ahli di luar negeri Kelantan menyuarakan masalah air di Kelantan. Tak ada pun di luar negeri nak dengar. Kita nak bagaimanapun air di Kelantan ni mesti sesak. Tak mahu lagi. Air putih di Kelantan tukar jadi TO. Tukar jadi teh susu. Kita nak sesak. Patutnya itu diperjuangkan. Saya tengok berlubang-lubang jalan ke Pasir Mas. Patutnya ahli wakil rakyatnya menyuarakan. Sebegitu. Ini tidak. Bila datang pilihan raya, tohut, kape, itu, ini. Saya jelek dengan politik yang sebegitu. Politik yang sembrono, yang menunjukkan seolah aku hebat. Sedangkan mereka melakukan tindakan seolah-olah mereka itu mengatasi kerja Tuhan. Pada teman-teman yang akan diumumkan pada Sabtu ni, Alhamdulillah, UMNO sudah pun membuat sikap. Kita mengumumkan calon lebih awal supaya rakyat senang. Tetapi kepada mereka yang tak dapat, yang tak terpilih, janganlah mengambil sikap, ya saudara, bila tak dapat jawab ini apa jadi calon, maki hamun kepimpinan, maki hamun parti dan sebagainya. Kita gandingkan, kita kukuhkan ukhuwah kita. Kita jadikan kali ini pilihan raya negeri di Melaka kali ini satu perubahan landscape politik yang benar-benar untuk menyantuni rakyat. Ingat saudara, perjuangan kita dari rakyat untuk rakyat. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.